Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, para pelajar Okey, so jadi hari ini untuk subjek Engineering and Society So saya akan buat rakaman bagaimana untuk kita tengok sedikit berkaitan dengan Engineering and Engineering Society ni. So ada lebih kurang berapa slides ni? 18 slide yang mana kita akan tengok sikit tentang Engineering and Society dan juga pengenalan tentang apa yang terkandung dalam subjek Engineering and Society ni. Jadi diharap para pelajar dapat memberikan perhatian tentang subjek Engineering and Society ni. Semoga bermanfaat lah. So tajuk kita akan buat slide PowerPoint. So subjek ni adalah Engineering and Society. Kod dia adalah DJJ 40152 ni. Ini subjek dia. Society. Dan ni adalah dia punya tajuk lah, Engineering and Society. So jadi pastikan anda telah mendaftar subjek itu khusus dan telah register lah maksudnya. Kalau belum register tu maklumkan kepada saya untuk saya tikkan nama anda dalam Engineering and Society. Kod dia adalah DJJ 40132. So jadi untuk menyemak dia punya masa dan hari yang kita akan adakan kelas ni lebih kurang so biasanya dalam jadual waktu pada hari Selasa lah. Pada hari Selasa dalam pukul 2 hingga pukul 4 petang. Dalam pukul 2 hingga 4 petang kita akan adakan kelas untuk Engineering and Society DJJ 40132. Siapa yang ada masalah untuk mengikuti kelas ni pada hari dan masa yang ditetapkan boleh maklumkan pada saya lah untuk sesi perbincangan. Tapi dalam jadual memang inilah dia. Hari dia Selasa dan masa pukul 2 hingga 4 petang. Seterusnya kita teruskan pada slide yang seterusnya. Kita tengok sinopsis apa yang terkandung di dalam Engineering and Society. Bahasanya adalah kejuruteraan dan juga society ni macam masyarakat umum lah, masyarakat merangkumi kepada introduction to merangkumi kepada keyword dia adalah Engineering and Society. Jadi dia fokus kepada professional ethics. Ethics, teori dan juga philosophy of ethics. Values in professional ethics. Maknanya dia fokus kepada professional ethics berkaitan dengan teori, philosophy of ethics, nilai. Nilai-nilai di dalam professional ethics. Yang seterusnya adalah engineering by law. Ini undang-undang lah and standard. So jadi kita tak nak lah kita bekalkan para pelajar dengan ilmu-ilmu engineering, namun kita bekalkan sekali subjek ini juga untuk ethics. Bylaws and standards. Issues. Ni issues maknanya hal-hal yang berkaitan dengan professional ethics. Dan juga ni sustainability. Sustainability ni maknanya berterusan lah. Kita sustain, maintain je kat situ. So dalam Engineering Society juga dia fokus kepada IR 4.0. So introduction dan juga dan tidak kurang pentingnya juga fokus kepada green engineering. Green. Maknanya teknologi hijau. So dalam bahasa mudahnya maksudnya adalah perkaitan di antara engineering dan juga tanggungjawab sebagai seorang engineer. Untuk pastikan etika yang dipatuhi, undang-undang semua dipatuhi. Bukan maksudnya main tam tak ada. So kita semua ikut standard, ikut undang-undang, ikut etika yang dibenarkan. Itu yang dimaksudkan dengan sinopsis
untuk engineering and society. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, ini nama saya. Ini nama saya Zulkarnain bin Jamak. So saya boleh dihubungi. Okey, anda semua dah ada nombor telefon saya dalam grup WhatsApp saya. Okey, jadi kalau nak hantar assignment, okey, nak hantar presentation, so boleh letak nama saya lah di sini. Okey, Zulkarnain bin Jamak. Saya boleh dihubungi dengan WhatsApp boleh. Okey, insya-Allah saya cuba bantu. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, dalam engineering and society ni semester berapa dan tahun berapa ditawarkan. So ianya ditawarkan pada semester 4. Okey, dan juga anda pada tahun 2. Okey. So betul semua berada pada semester 4 dan juga pada tahun 2. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada credit value. So subjek ini menawarkan credit value ataupun nilai kredit dia adalah 2 kredit 2 kredit. So jadi sepatutnya boleh skor lah sebab subjek ni okey 2 kredit. So ambil peluang lah untuk berusaha untuk mencapai grade yang terbaik lah. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah ini yang terkandung dalam course learning outcomes ataupun kita panggil sebagai CLO. So dalam CLO ni, so pelajar apabila telah menamatkan course ataupun kursus ni, student boleh apa? Okey, kita tengok. Okey, yang pertama sekali adalah implement the roles of engineering process. Okay, towards the developing of society and its challenge in globalization. Okay, jadi dia boleh menggunakan dia punya peranan dalam engineering profession tu, dalam engineer jurutera untuk membantu masyarakat dan juga menghadapilah cabaran-cabaran di peringkat global. Yang kedua, determine the importance of work ethic. Ini tentang perkara tentang etik, tentang undang-undang dan professionalism di dalam bidang kejuruteraan, jurutera yang awak ceburi. Maknanya mengikut etika, undang-undang, standard dia, professionalism dia. Dan yang terakhir sekali, menentukan sustainable and green engineering towards providing the solution in engineering field. Jadi pastikan anda mengutamakan teknologi hijau. Hijau ni jangan buat pencemaran. Pencemaran tu semua kita cuba kurangkan di dalam engineering field. Ini yang cuba diterapkan lah. Tiga elemen ini cuba diterapkan dalam memastikan bahawa anda menjadi seorang engineer dan juga berjaya dalam society. Maknanya menggunakan engineer bidang yang awak guna tu yang terbaik lah. Yang pertama, yang kedua untuk society, rules dia. Yang kedua, etik, law dan professionalism dia kat sini. Dan yang ketiga adalah green technology dan sustainable. Ada 3 lah kat situ. Ulang balik, green, ulang balik, ethics, by law, professionalism dan juga roles of engineering profession dalam society. Seterusnya kita pergi kepada teaching method. Dalam subjek ni kita menggunakan kaedah teaching method dia adalah discussion. Discussion maknanya bukan saja saya sampaikan satu-satu, kita boleh berbincang. Jadi kita boleh bincang discussion ni yang awak nak sampaikan apa pandangan awak. Maknanya dalam bidang society, dalam engineering. So apa yang kita boleh bincangkan untuk mencapai kesefahaman di antara dua ni lah. Maknanya tidak semestinya bila kita buat satu engineering profession kita mesti melanggar, maknanya buat pencemaran. Tak, ada kaedah-kaedah dia. Jadi bagaimana cara untuk mencapai society dan juga laksanakan proses-proses engineering.
menggunakan kaedah-kaedah engineering untuk membantu society. Okey. Okey, itu yang kita cuba terapkan lah. Okay, itu teaching method dia. Dan seterusnya, okey, assessment method. Okey, dalam engineering and society ni, okey, dia ada 4 dekat sini. Ada 4 assessment methods lah dekat sini ya. Okey, ada 4 assessment method. Yang pertama adalah dia ada test 1 dan 2. Okey, yang kedua dia ada quiz 1 dan 2. Dia ada presentation, okey. Dan dia juga ada case study. Okey. Ada case study ya. So ada 4 lah. Assessment method yang awak kena buat, kena laksanakan, okey, untuk menamatkan kursus ni. Okey, test, quiz, presentation, case study. Yang ni semua saya akan berikan nantilah dari masa ke semasa. Ini untuk pengenalan supaya awak lebih faham dan lebih jelas lah apa yang terkandung dalam engineering and society. Okey, transferable skill. Bagaimana satu kemahiran itu, okey, kemahiran itu dapat digunakan lah. Okey, macam mana kita boleh gunakan untuk, okey, yang pertama, okey, yang pertama kita gunakan, okey, okey, yang pertama kita gunakan dia halus pula. Okey, boleh lah. Boleh. Okey, engineering and society Okey, yang kedua, okey, ini transferable skill, maknanya kita boleh gunakan ethics. Okey, yang ketiga kita boleh gunakan untuk environment dan sustainability. Okey. So jadi ada 3 perkara utama yang diambil berat lah kat sini ya. Okey. Jadi yang pertama engineer and society, yang kedua ethics, yang ketiga environment and sustainability. Okey, maknanya sejagat lah. Okey, masyarakat kita utamakan, engineer and society, etika yang perlu dipatuhi. Jadi dan ni alam sekitar macam green technology tu. Okey, ini untuk seterusnya. Okey, ini transferable skill. Okey, yang seterusnya adalah distribution of student learning time. Okey, so dalam arti katanya okey, katanya okey, tentang ni apa chapter-chapter lah yang terkandung dalam okey engineering and society ni. Okey, yang pertama adalah introduction to engineering and society. Okey, ni ada, nanti saya akan lebih detailkan sikit tentang chapter-chapter ni, tetapi ada 6 chapter lah kat sini yang perlu dipelajari dalam engineering and society ni. Okey, yang pertama adalah introduction to engineering and society, intro dulu. Lepas tu kedua pergi kepada globalization, okey, cabaran-cabaran yang dihadapi dalam dunia sebenar dalam globalization. Yang ketiga ethics, okey, professional ethics. Okey, so dalam engineering and society ni diutamakan etika, okey, engineering challenge, okey, etik tu agak penting Okey, seterusnya chapter 4 adalah management. Okey, jadi bila kita dah beretika, dah etik, kita nak gunakan dia dalam okey, society, dalam management kita, okey, management in society. Okey, dan seterusnya siapa yang menentukan ataupun badan, adakah badan yang memastikan bahawa di dalam bidang kejuruteraan ini, okey, undang-undang dia, etika dia, so badan inilah yang kita akan pelajari, yang bermakna mengesahkan. Okey, dan seterusnya adalah green technology, green engineering, sustainability and green engineering. Okey, yang ni pun perlu diutamakan lah, sustainable dan green engineering. So inilah dia merangkumi 6 chapter utama yang terdapat dalam engineering and society yang awak perlu beri perhatian lah. Kita akan pelajari. Okey. Okey, seterusnya chapter dah. Okey, rujukan, references. So references ni apa buku-buku ataupun sumber info maklumat lah semasa subjek ni. Okey, kita utamakan buku-buku yang diberikan ni lah. Okey, ada lagi, banyak lagi, tapi kita ambil yang penting lah.
Okey. So yang pertama oleh Harris okey. Oleh Harris. Engineering Ethics. Okey. Konsep ni Engineering for Sustainability daripada John Kerji. Okey, apa ni? Tyrox. Okey. Okey, Tyrox. Ethics. Dia tajuk Theory and Practice. Okey, Joe Hari, Etika Profesional. Okey, daripada UTM. Dan yang terakhir adalah Martin, Ethics in Engineering. So buku-buku ni banyak, okey, yang menunjukkan ethics in engineering. Okey, semua berkaitan dan melibatkan dalam subjek ni lah, ethics, okey, engineering, society, sustainability, okey, dalam hal-hal ini. Okey, seterusnya kita pergi pada chapter seterusnya. Okey, ini adalah chapter-chapter yang lebih detail sikit lah tentang apa yang akan awak pelajari berkaitan dengan engineering and society ni. Kita pergi pada yang pertama adalah tentang chapter yang pertama. Okay, kita pergi pada chapter yang pertama, Introduction to Engineering and Society. Okey, first kali subjek dia kita akan tengok pada show engineering development in society. Apa kemajuan-kemajuan yang engineering ni telah capai di dalam society, masyarakat. So apa kaedah-kaedah engineering yang kita gunakan. Kemudian execute the role of engineering in society. Nyatakanlah role-role engineering yang ada. Dan kemudian apply the responsibilities of an engineer in an organisation. Maknanya tanggungjawab engineer. So tiga ni adalah tanggungjawab, adalah dalam introduction. So tiga chapter ni, chapter 1 ni kita akan tengok secara lebih mendalam berkaitan dengan development, berkaitan dengan role dan juga tanggungjawab engineer. So dalam engineer utama dia. Ini chapter 1, chapter 1. Second, engineering challenge in globalization. So dalam ni ada dua tajuk subtopik. Dalam ni ada dua subtopik yang challenge ni. First adalah demonstrate engineer roles in industrial revolution. Dan yang kedua adalah solve engineering challenge. Ni masalah. Apa masalah-masalah yang ada dan bagaimana engineering ni menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang first ni demonstrate engineer roles. Maknanya tugas-tugas engineer dalam industri. Yang kedua, penyelesaian masalah. Ini chapter yang kedua dalam engineering challenge. Seterusnya kita pergi kepada chapter yang ketiga, professional ethics. Memang ada khas satu perkataan yang memang fokus kepada professional ethics. Di mana awak akan mempelajari tentang engineering professionalism, tentang philosophy of ethics, ethic theory, dan yang ketiga adalah value and issue. Maknanya nilai-nilai yang perlu, nilai-nilai yang baik di dalam professional ethics. Ini tiga perkara yang sangat-sangat perlu diberi perhatian di dalam chapter 3 professional ethics. Seterusnya kita dah kepada chapter 3. Dia ada 6 chapter. Chapter yang keempat adalah berkaitan dengan engineering management in society. So ada 4. 1, 2, 3, 4. So jadi dalam engineering management in society ni, first adalah bezakan management dengan engineering. 1M, 1E. Bezakan. Differentiate management and engineering. Apa yang dikaitkan dengan management, apa yang dikaitkan dengan engineering. Kemudian find the relationship. Cari persamaan antara management dan engineering. Dan ketiga, menentukan tanggungjawab. Tanggungjawab tentang engineering. Dan yang seterusnya adalah tentukan, klasifikasikan, tentukan by law, undang-undang, dan juga standard. Standard engineering practice.
Okey, untuk engineering practice ni bagaimana nak tentukan, classify kan. Okey. Okey, jadi itu yang berkaitan dengan engineering management in society. Okey. Bezakan management engineering, kemudian cari berkaitan, kemudian tentukan tanggungjawab engineering, kemudian relatekan dengan undang-undang dan juga standard yang diguna pakai di dalam bidang engineering. Okey. Itu untuk chapter 4. Dan seterusnya kita pergi kepada chapter 5. Okey, dalam chapter 5, okey, professional bodies. Okey, maknanya adalah badan yang diiktiraf dalam bidang kejuruteraan. Okey, dan badan ni adalah maknanya mengesahkan bahawa maknanya memang inilah undang-undang dia, inilah etika dia, inilah tanggungjawab dia, okey, kepada dalam bidang engineering. Okey. Okey, first determine right and privilege of a professional engineer. Okey, ni professional engineer. Maknanya awak belajar dalam bidang mechanical ni, mechanical engineering. So tentukan hak dan juga privilege. Okey. Maknanya apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Okey. Kedua, classify professional conduct. Okey. Tentukan conduct tu, professional conduct. Bagaimana nak classifykan. Okey. Yang ketiga, dia ada banyak bodies professional engineering bodies ni ada banyak. So differentiatekan. Ni bidang apa? Contoh mechanical, apa bidang-bidang dia? Electrical, apa bidang-bidang dia? Awam, apa bidang-bidang dia? Professional engineering bodies yang bertanggungjawab. Okey, yang seterusnya determine monitoring of professional conduct. Okey, maknanya dia akan monitor, maknanya setelah satu proses engineering tu dilaksanakan. Okey, so jadi apa yang perlu dimonitor, macam mana supaya dia safety, selamat, etika, monitoring etika, undang-undang dia. Okey, so ini ada professional bodies, okey, yang akan decide, okey, akan menentukan satu kerja itu. Okey, itu professional bodies in engineering. Okey, dan seterusnya kita tengok, okey, kita pergi pada tajuk yang terakhir sesi ni. Okey, yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan sustainability and green engineering. Ini teknologi hijau. Okey, teknologi hijau, kita pakai hijau lah. Okey, so tak nampak. Okey, tak boleh, dia tak jelas. Okey. Okey, jadi dalam sustainability and green engineering ni, dia memastikan, okey, menentukan sustainability. Okey, maknanya kalau kita buat sesuatu tu, maknanya sesuatu yang kita buat tu bertahan lama dan juga tidak merosakkan alam sekitar, tidak mencemarkan, tidak melakukan pencemaran yang melampau. Okey, jadi kita pastikan the sustainability and green engineering. Okey, kemudian kita dah tentukan, okey, apa yang kita buat tu sustain, green engineering, maknanya tak merosakkan alam sekitar. Okey, yang kedua, classifykan. Okey, maknanya yang ni merosakkan, yang ni tidak merosakkan, yang ni bagus untuk alam sekitar. Okey, so banyak. Yang ni guna recycle, tu pun green engineering. Okey, itu contoh. Dan yang ketiga adalah correlate the role of engineer towards sustainability and green technology. Jadi bagaimana kita hendak menggalakkan, memastikan bahawa engineer ni mengikut green technology, mengikut sustainability. Okey, dalam memastikan kerja bidang yang mereka ceburi ini maknanya berjaya. Maknanya kita buat tugas tu memenuhi dengan green engineering dan juga sustainability. Okey, 3 perkara ini terkandung dalam chapter 6, sustainability and green engineering. Okey. Okey, saya rasa tu sajalah the end. Okey, saja untuk subjek engineering and society ni untuk pelbagai pengenalan. Jadi jika anda ada ada sebarang masalah, sebarang pertanyaan, maknanya kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya, tak ada masalah.
Okey, jadi kita boleh bincang tentang apa-apa permasalahan lah. Sebab dalam subjek ni pun teaching methods yang digunakan pun adalah discussion. Okey, so sila pastikan bahawa kepada semua para pelajar, sila pastikan tulis nombor pendaftaran dan juga nama dari bahagian komen. Okey, itu sahaja penerangan saya sedikit lah pengenalan tentang Engineering and Society kod DJJ 40132. Jika ada siapa yang belum daftar lagi subjek ni, tolong daftar. Nanti saya akan pick nama. Okey, dan saya akan semak kehadiran. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang sudi menonton, sudi mendengar tentang Engineering and Society, dan diharap memperoleh ilmu pengetahuan. Dan jika ada yang nak ulang balik, nak ni boleh ulang, nak semak tak ada masalah. Okey, terima kasih banyak kepada sudi menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi. Bye bye.